أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati pengarah MSD Encik Ahmad Nazri Sulaiman, juga yang dihormati Ustaz Ervino yang berusaha penghulu Malaysian Community of Cheetham Hill serta barisan AJK-nya serta rakan-rakan saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat dan kurniaannya yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya, terutama di atas nikmat iman dan Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat iman dan Islam ini dikekalkan di dalam hati sanubari kita dan kita mati di dalam keadaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi kesyukuran kerana dengan izin dan limpah kurniaannya kita telah dipilih dan digerakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala agar menghadiri majlis ini, meraihkan majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dihalang dengan pelbagai sebarang keuzuran dan halangan. Majlis yang penuh keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ganjaran dan kenikmatan pada siapa yang menghadirinya. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tujuan kita hadir pada majlis hari ini adalah menyambut sambutan ulang tahun kelahiran seorang insan yang amat kita kasihi, yang amat kita junjungi, seorang insan yang tidak pernah kenal letih, perik jerih menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala, amanah yang merupakan risalah Islam sebagai pedoman kepada kita umat Islam yang menjamin kehidupan, kebahagiaan, kehidupan di dunia dan di akhirat. Semoga dengan majlis ini dan berkat majlis ini dapat mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang berasaskan kefahaman yang diamalkan oleh para salafus salih, para sahabat Nabi, tabi'in dan yang mengikut jalan mereka, insya-Allah. Jadi sebelum saya menyerahkan mikrofon ini kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Ervino untuk menyampaikan ceramah, jadi saya menjemput dengan segala hormatnya Encik Ahmad Nazri Sulaiman selaku pengarah MSD untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai kata tahniah kepada kita. Jadi saya mempersilakan segala hormatnya Cik Ahmad untuk menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Syed Syahrizal selaku pengurusi pada hari ini. Yang saya hormati Cik Jofri, Pengulu MCCH dan juga ahli jawatan kuasa, Ustaz Ervino dan juga saudara-saudari sekalian. Ini kali kedua saya datang ke MCCH selepas saya tinggalkan dalam tahun 96 yang lalu.
Jadi macam balik kampung jugalah, kira datang balik tengok Cheetham Hill. Jadi kali kedua ini saya datang dengan ustaz yang lain, kerana kali pertama saya datang dahulu dengan Ustaz Rahim dalam bulan Ramadan, bulan November tak silap saya. Jadi yang ini datang dengan Ustaz Alvino untuk mengatakan tentang perbezaannya tidak banyak, cuma yang ini lebih muda daripada yang dulu, lebih handsome daripada yang dulu. Kalau bagaimanapun memang dalam minggu-minggu ni banyak program Maulidul Rasul. Kita baru selesai di Leeds hari ini, di Cheetham Hill, besok di Cardiff, dan ada lagi di Glasgow, Belfast dan sebagainya. Walau bagaimanapun ini merupakan peranan dan tanggungjawab Ustaz Alvinullah untuk memenuhi permintaan-permintaan. Dan sekiranya diizinkan, kita juga sedang mengusahakan supaya ada tambahan pegawai agama untuk kita tingkatkan aktiviti agama di kalangan masyarakat dan juga pelajar-pelajar kita. Dan kita cuba dapatkan kalau boleh seorang ustazah untuk pelajar-pelajar wanita masyarakat yang memerlukan bimbingan, panduan bagi mereka yang khusus secara peribadi ke ada apa-apa perkara yang ingin dimaklumkan kepada seorang ustazah, mungkin seorang ustazah lebih sesuai. Walau bagaimanapun, saya rasa program seperti ini baik, dianjurkan oleh MCCH untuk masyarakatnya. Saya ambil kesempatan di sini mengucapkan tahniah dan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dan saya rasa ini merupakan sesi yang sentiasa dijalankan daripada dahulu, baik perjumpaan hari keluarga, hari raya dan juga aktiviti-aktiviti yang bersifat keagamaan. Peringatan kepada agama dan juga amalan agama Islam merupakan sesuatu yang telah pun sebati dalam masyarakat kita. Ya, sebagaimana yang saya ingatkan pada pelajar di Leeds tadi adalah mengenai kesebatian Islam dalam budaya Melayu. Jadi kita tidak boleh pisahkan di antara Melayu dan Islam, baik dari segi perundangan telah pun ternyata di dalam perlembagaan ataupun di dalam kad pengenalan, dalam dokumen-dokumen telah pun dibudayakan di dalam sistem kehidupan kita, cara pembahagian kerusi kita, cara kehidupan dan juga anak-anak kita menghormati orang tua-tua, dan juga telah didasarkan di dalam beberapa sistem kehidupan, sistem pentadbiran, sama ada dasar pendidikan Islam dan sebagainya. Untuk itu bagi saya, kita kena semarakkan Islam di dalam kehidupan walaupun kita berada di luar negara, dan kita akrabkan Islam dan budaya supaya kita kekal beramal di dalam tata cara kita, dan juga kita menjaga Islam dalam satu sistem kehidupan yang lebih baik dan menyeluruh sifatnya. Bagi MSD, saya percaya aktiviti-aktiviti ini akan menjadi satu aktiviti yang berterusan. Kita amat menyokong, dan saya percaya Ustaz akan terus memberi ceramah dan mengingatkan kita tentang perkara-perkara yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita, menyampaikan apa yang telah dipesankan oleh Nabi junjungan kita, dan memanjangkan apa yang telah diamalkan oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini. Jadi saya tak ada bahasa bercakap panjang, cuma saya, kalau ada Puan Azimah yang akan bertugas di sini datang, mungkin dia datang cuma mungkin lewat sikit. Kita tempatkan Puan Azimah di sini sebagai pegawai MSD, dan dia akan tinggal di Manchester. Setakat ini dia belum dapat rumah lagi lah. Dia akan mencari rumah dan akan buka satu pejabat di sini. Jadi saya harap Puan Azimah akan berperanan sebagai perantara di antara pelajar, komuniti dan juga institusi, ya, sama di universiti dengan MSD di London, dan juga di Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga bagi pihak lain di London seperti Pesuruhjaya Tinggi dan sebagainya. Kalau ada apa-apa urusan, saya harapkan pemimpin-pemimpin masyarakat di sini dapat memberi kerjasama dan menggunakan perkhidmatan yang ada. Dan kalau ada pandangan, kita sedia penerima bagaimanakah peranan beliau dapat ditingkatkan. Dan saya harap
pegawai yang akan ditempatkan di sini dapat diterima sebagai satu medium untuk kita menjalankan perkhidmatan, memberikan perkhidmatan yang lebih baik, berkongsi pandangan dan juga berkongsi pengalaman. Kerana saya percaya dan saya masih ingat ada di sini merupakan rakyat Malaysia yang telah lama menginap dan juga memahami selok belok keadaan di sini, mungkin boleh bantu untuk mempercepatkan apa-apa saja proses bagi membina satu sistem pengurusan yang lebih baik. Jadi saya harap kalau Puan Azimah ada di sini nanti, bagi mereka yang belum mengenalinya dan kita dapat berkenalan dengan beliau. Saya tak ada nak ambil peluang cakap lebih panjang kerana Ustaz ni dia dah tak sabar nak cakap memberi ceramahnya, lagipun saudara-saudari datang dengan tujuan untuk mendengar ceramah daripada Ustaz Elvino. Saya mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa yang menganjurkan ini, pada saudara Jofri yang menjadi ketua MCCH, dan saya percaya MCCH akan terus membimbing masyarakat di sini dalam konteks untuk mengekalkan tradisi dan budaya bagi membina generasi yang cemerlang di masa akan datang, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmad Nazri Sulaiman selaku pengarah MSD, dan kita sepatut bergembira hari ini kita mengetahui bahawa pengarah MSD di United Kingdom adalah orang kampung kita, Cheetham Hill. Jadi ada Chan, Cheetham Hill ni merupakan satu kawasan yang cukup istimewa di sisi pengarah MSD lah. Mungkin protokol lebih ke apa kan, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan mikrofon ini kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Efrino Johari untuk menyampaikan ceramah tazkirah untuk kebaikan kita. Semoga kita mengambil manfaat daripada apa yang bakal disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah, falyatafaddal mashkur Ustaz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Said selaku pengerusi majlis, yang berbahagia Encik Ahmad Nazri bin Sulaiman, pengarah Jabatan untuk Malaysia, United Kingdom dan Ireland, Saudara Jupri selaku pengerusi MCCH, Abang Yusof Bujang kita dari SSM, SMS, SMM, saya dengar SMS, SMM, minta maaf, Sekolah Malaysia Manchester. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillahi wa kafa, salawatullah wa salamuhu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi yang tunggu lama sampai kebas punggung tadi tu, boleh dengar ceramah sambil berdiri, tak ada masalah. Tidak ada dalam buku menyatakan ceramah kena duduk. Cuma kalau nak take fire tu kena keluar bangunan sikit. Kalau take fire tu boleh stay kat sini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita memberikan dedikasi masa hari ini di Leeds tadi dan di sini di Manchester pada hari ini 31 Mac, walaupun kali terakhir saya ke program MCCH pada 18 Mac yang lalu selepas kursus pra perkahwinan anjuran MCOT, baru saja lagi, dan kita hadir pada hari ini dengan masa yang kita sanggup korbankan dan juga usaha dan tenaga yang kita sanggup sepakati bersama kerana seorang lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nak sambut orang, kita kena kenal orang itu. Kalau kita datang satu tempat dan orang tak kenal kita, we don't exactly get kind of warmest welcome yang kita nak, sebab orang tak kenal kita. Sebagai contoh, kalau dia merupakan pemain bola sepak Manchester tapi pergi ke tempat lawan, diorang tidak akan appreciate sangat. Banyak kali kita tengok Cristiano Ronaldo kena boo bila main di padang yang bukan padang Old Trafford, tapi di sini dia dipuja sampai ke peringkat worship. Atas dasar itu, kita nak bagi tahu dan sampaikan maklumat pada anak-anak kita khususnya, agar kita sanggup untuk luangkan masa di sini pada hari ini untuk menyambut dan meraihkan serta memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang panggil maulud, artinya yang dilahirkan. Sekarang orang panggil maulid, artinya kelahiran, membawa makna yang sama.
Atas dasar dengan cara yang paling penting sekali ialah kita nak bagi tahu pada anak-anak kita, inilah merupakan orang yang ayah ataupun mak sanggup berusaha payah untuk hari ini. Dan begitu juga apa yang berlaku di lead sebelum ini. Kita ingin mengenali siapa yang bernama Muhammad. Secara ringkas, Al-Quranul Karim membekalkan kepada kita 4 tempat, 4 ayat dalam Al-Quranul Karim di mana Allah sebut dengan jelas perkataan nama Muhammad, dan daripada 4 bentuk introduction ini diajar kepada kita selaku pembaca Al-Quran untuk mengenali ini rupanya orang yang kita selalu berselawat kepadanya. Yang pertamanya ialah daripada surah Ali Imran ayat yang ke-144. Betul kan saya kata silap Ustaz? Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Yang bermaksud, dan Muhammad itu bukanlah semata-mata seorang pesuruh Allah, tetapi Allah kata qad khalat min qablihi ar-rusul, sebelum daripadanya telah pun Allah Subhanahu wa taala dahulukan dan utuskan nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Pengenalan pertama kepada orang yang bernama Muhammad ini dalam Quran menunjukkan kepada kita Allah nak tunjukkan dan kenal pertamanya Muhammad ini merupakan pesuruh Allah, dan pesuruh Allah merupakan orang yang dipilih oleh Allah, dan tidak ada berlaku sebarang kesilapan dalam pemilihan. Kita sebagai manusia ialah dengan pandangan dan cara kita sebagai manusia, ada kelebihan, ada kekurangan. Kadang-kadang kita tersilap pilih, kadang-kadang kita tersilap cara, kadang-kadang kita tersilap tindakan, perkataan dan sebagainya. Tapi kalau yang memilih ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah tentu tidak ada, mustahil berlakunya sebarang bentuk kesilapan. Yang keduanya pula, bila diperkenalkan Muhammad ini, Allah memperkenalkan lagi kepada semua pembaca Quran bahawa Muhammad ini telah pun didahului dengan silsilah para nabi dan rasul. Atas dasar itu, Islam yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penerusan sekaligus pelengkap kepada apa yang Allah turunkan. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Musa, hatta Nabi Isa alaihi salam. Sebagai umat Islam, kita menerima, mengakui sirah mereka dan juga segala ajaran yang Allah Subhanahu wa taala telah pun turunkan kepada nabi-nabi dan rasul ini, mengikut klasifikasi umat ataupun zaman di mana mereka hidup ataupun berada di dalamnya. Ini merupakan antara perbezaan yang cukup besar bila kita berbicara tentang persoalan muqaranah adyan ataupun perbezaan perbandingan agama, di mana Islam kita terima segala-gala bentuk ajaran yang dipercayai mungkin oleh mana-mana komuniti yang lain, atas dasar bahawa semua ajaran itu merupakan ajaran samawi, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya yang Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, apa yang merupakan isi kitab Taurah kepada Nabi Musa. Hatta yang membezakan kita dengan agama Kristian ialah mereka hanya setakat mempercayai yang ke-24, Nabi Isa ataupun Jesus, panggil Jesus Christ dan sebagainya. Dan Islam membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, dan tibanya Rasul kita itu sebagai pelengkap. Ini merupakan yang pertama. Kita boleh menyatakan beberapa pengajaran daripada ayat ini bila kita nak kenal orang yang bernama Muhammad. Pertamanya ialah Islam merupakan agama yang sama semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu sahaja, tidak ada sebarang bentuk kontra di antara perkara-perkara yang diturunkan zaman dahulu, hingga kan disebutkan tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah untuk pelengkap dan penyempurna agar Islam itu selepas kewafatan beliau boleh diguna pakai dan ianya valid sampai ke hari kiamat. So, pengertian yang pertama ini memberikan kepada kita maklumat betapa besarnya orang yang kita sambut ini, sebab dia menjadi ataupun seorang represent the whole community ataupun the whole generation until the end of the day. Itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, walaupun banyak benda yang boleh kita ungkapkan di situ, kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang bernama Muhammad. Siapa orang ini?
daripada surah namanya surah Al-Ahzab. Saya ulang, surah Al-Ahzab, takut saya tersilap, ayat yang ke-40. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah." Kita ambil ayat pendek-pendek aja. Ya. Yang bermaksud, dan Muhammad itu, kata Allah, bukanlah sekadar seorang lelaki yang berstatuskan bapa kepada mana-mana anak, mana-mana lelaki di kalangan kamu, tetapi beliau itu merupakan pesuruh Allah. Ulang lagi perkataan Rasul itu. Kepentingan kerasulan sampai dimasukkan dalam testimonial of faith, 2 kalimah syahadah yang kita ungkapkan. Di MSD sahaja mungkin saya pernah sebut 2 minggu lepas, 3 orang dah yang British masuk dalam masuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Pengertian di sini ialah bagaimana pula daripada sudut yang pertama, yang kedua ayat ini Allah menceritakan dan memperkenalkan Muhammad, dan dikaitkan perkataan Muhammad itu dengan kalimah Aba yang bermakna bapa, bukan Eba Sweden tu. Aba yang kita sebut Abi, ataupun ada orang sebut Abuya. Abuya tu bahasanya daripada bahasa baku, bahasa Arab ya Abi, artinya wahai bapaku. Dikaitkan dengan perkataan bapa kerana kita kena lihat pertamanya, dalam setiap ayat Al-Quran yang turun, dia ada sejarah daripada sudut ilmu tafsir yang dipanggil sebagai sabab nuzul. Sabab bahasa Arab, kan sabab, bukan bahasa Inggeris, bukanlah. Sabab bermakna sebab dalam bahasa kita, dan nuzul yang biasa kita gunakan dengan istilah nuzul Quran ketika mana bulan Ramadan. Sabab nuzul artinya sebab diturunkan satu-satu ayat itu. Dan apa yang ada pada ayat yang dibaca surah Ahzab ayat 40 ini, sebab kenapa diturunkan ayat ini ialah ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, beliau mengambil seorang anak, seorang budak lelaki yang ibu bapanya merupakan hamba abdi, dan budak itu bernama Zaid bin Harithah. Tetapi sayangnya Nabi kita kepada Zaid bin Harithah ini, anak kepada pasangan hamba abdi, sila Puan Azimah, ya, sampai ke peringkat Nabi melayan Zaid bin Harithah ini sama macam ataupun lebih daripada anak sendiri, anaknya dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sampai ke peringkat orang tidak boleh beza, ini merupakan sebenarnya anak kepada orang lain, bukan anak Nabi. Dan mereka lihat hingga sampai timbul dakwaan di Makkah bahawasanya Zaid itu sebenarnya bukan bin Harithah, tapi Zaid itu bin Muhammad. Sebab akrabnya hubungan Muhammad dengan anak yang bernama Zaid, daripada kecil dia jaga sampailah besar, hingga akhirnya Nabi kahwinkan dengan seorang wanita yang kaya yang bernama Zainab binti Jahshin selepas dah besar, selepas daripada itu. Kerana Nabi bila dilahirkan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan di mana lahirnya itu tak sempat nak melihat raut wajah ayahnya, tak sempat nak bermanja ibunya pula telah wafat. Seawal umur 8 tahun bapa ataupun datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia, dan ketika itu dia dijaga selepas daripada itu oleh Abu Talib. Dan Abu Talib ini merupakan bapa saudara. Mungkin kena slowkan sikit mic ni tuan Syekh, ya. Sebab ekor kuat sangat ni, kita bukan nak nasyid, kita ceramah. Ramai sangat technician macam tak tahu siapa nak dia point, terlampau ramai. Atas dasar itu hingga timbul dakwaan, mereka menyatakan Zaid ini bin Muhammad. Lantas turun ayat Al-Quran menceritakan yang sebenar bahawa Zaid ini anak kepada Harithah, dia bukan anak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang Nabi rasa ketika bersama dengan Abu Talib, bapa saudaranya yang anaknya ramai juga, sepupu-sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, yang mengetuai sekumpulan 83 orang ikut riwayat. Pertamanya hijrah daripada Makkah pergi ke Habsyah ataupun Ethiopia sebelum pergi hijrah ke Madinah. Itu hijrah yang pertama berlaku, dan Ja'far dilantik sebagai ketuanya. Sampai peringkat diriwayatkan masa makan, Abu Talib dengan anak-anaknya
dan ada Muhammad selaku anak angkatnya ataupun anak saudaranya, anak buahnya, dipesan kepada anak-anak yang lain jangan sentuh makan, biar Muhammad dulu yang sentuh makan. Sampai ke peringkat itu dia menjaga dan memberikan penghormatan kepada seorang anak yang bukan anak kandungnya. Itu juga yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam ketika dia memelihara dan membesarkan Zaid bin Harithah ini. Lalu ayat itu turun menunjukkan kebenaran Zaid itu bukan anak Rasulullah, tapi dia merupakan anak kepada orang yang bernama Harithah, bekas hamba abdi. Dan kemudian Zaid ini dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Daripada ayat ini pula diambil istinbat oleh para ulama ataupun scholars fiqh Islam, menyatakan berdasar dan bersandarkan kepada ayat ini, maka timbulnya keharusan bagi mana-mana muslim, sama ada dah berkahwin ataupun tidak, sama ada anak sendiri ataupun tidak, untuk dia diharuskan mengambil anak angkat. So keharusan ini juga diambil, dan itu menunjukkan sebenarnya kecantikan ayat Al-Quran. Terlalu banyak benda yang boleh diambil aspek pengajaran ataupun behind the story of each verses di dalam Quran. Dan itulah juga disebutkan, cumanya nak disebutkan lagi perkataan aba, pengenalan kedua kepada Muhammad itu artinya bapa, mengajarkan kepada kita juga bahawa kita ini sebagai bapa, kita mesti melihat bagaimana Rasulullah SAW berfungsi sebagai seorang bapa ataupun sebagai seorang ayah. Nabi jaga Zaid selaku anak angkatnya sama macam dia sayang anak sendiri. Kita mungkin macam mana kita ajar anak kita untuk menyayangi sepupu-sepupu mereka, iaitu anak-anak saudara kita. Sebagai contoh, kalau sekiranya adik ataupun abang ataupun kakak kita tiba-tiba telefon di rumah kita, di Rawang tu, rumah saya lah ya, by the way jiran juga dengan Puan Azimah, datang telefon nak singgah sekejap lah, nak semayang Zuhur. Bila sebut semayang Zuhur, we know that that package comes with lunch. Satu family datang, dah dengar macam tu, berapa nak sampai? Lagi setengah jam lagi. Contohnya, the first thing that we tell our kids ialah, dengar ni, korang punya sepupu-sepupu tu nak datang, korang bukan tak kenal perangai sepupu-sepupu korang tu. Mainan-mainan yang mahal-mahal ayah beli kat Toys R Us, simpan. Kalau basikal tu rosak, ayah tak nak beli lagi basikal tu. We give the pressure to our kids actually, and actually at the same time we teach them how to love their nephews dengan cousins dan sebagainya. Kita tak boleh nak memberikan pendekatan yang sama sayang kita kepada anak sendiri dengan anak saudara, anak buah, belum lagi sampai ke peringkat anak angkat. Sebab itu Jabatan Kebajikan Masyarakat meletakkan prasyarat yang cukup detail, yang saya kira, yang kadang-kadang orang mungkin klasifikasikan sebagai birokrasi, kerana nak memastikan kebajikan, keselamatan hal ehwal budak itu, kalau diambil sebagai anak angkat, maka dia terbela seperti mana yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Perkataan bapa itu juga dalam surah Ahzab ayat 40 ini dilihat daripada sudut tafsir, signifikannya untuk melihat bagaimana Nabi berfungsi sebagai seorang bapa. Dalam masa yang sama, bapa itu artinya suami dan juga ketua keluarga. Nabi menyatakan dalam sebuah hadisnya bahawa orang yang terbaik di kalangan kamu, wahai lelaki, ialah orang yang paling lembut terhadap ahli keluarganya. Dan aku, yakni Rasulullah SAW, merupakan orang yang paling lembut kepada ahli keluargaku. Lihat betapa lembutnya dalam sejarah Nabi. Cukup banyak contoh-contoh yang boleh kita ambil bagaimana Nabi melayan anak-anaknya. Dan ada hikmah juga kenapa anak-anak Nabi selain daripada Fatimah Az-Zahra, kebanyakannya Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang anaknya, diambil mereka itu awal daripada Rasulullah sebelum mereka sampai umur baligh, melainkan Fatimah Az-Zahra yang akhirnya berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Banyak sebab, banyak rahsia, banyak hikmah yang boleh kita explore kalau kita ada masa. And normally kita tak ada masa. Tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan begitu kerana Nabi ini, tugas dia punya mission dia ialah berdakwah. Beginilah ceramahnya, pergi ke sana sini dan sebagainya. Tetapi bila balik,
Nabi tidak pernah sampai ke rumah, melainkan ada sahaja halangan-halangan, cacian-cacian, makian dan sebagainya yang diberikan oleh orang Quraisy Makkah maupun orang Yahudi di Madinah, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah balik rumah dalam keadaan dia akan lalu ke satu kawasan, satu jalan tu, di mana jalan tu, apartmen tu bahagian atas sekali didiami oleh seorang wanita Yahudi yang memang dah tua dan memang dibenci sangat dengan orang yang bernama Muhammad. Apa yang berlaku? Lalu saja Muhammad, dia akan tuangkan air, bahan-bahan kotor daripada atas, tapi tidak menghalang Nabi untuk ikut jalan yang sama. Biarlah orang nak marah pun, kerana agama ni memang dia akan mengundang kemarahan, ya, itu sebagai ujiannya. Lalu sampaikan ke peringkat Nabi tak marah, sebab Nabi menjadikan peristiwa itu sebagai motivasi dan hiburan kepada dia. Itu pun satu cara untuk kita buang rasa marah kita, tukarkan itu kepada keseronokan, sampai Nabi rasa hari ni apa pula yang korang kena, ya. Bila kena, Nabi akan rasa dah agak dah. Itu begitulah dia. Sampai ke peringkat pernah dibaling dengan isi perut binatang yang disembelih, kambing dan sebagainya, dengan darahnya, dengan nanahnya. Nabi tetap sabar. Cuma satu hari itu Nabi balik, lalu dia tengok, tak kena pula apa-apa. Tak ada pun dilomparkan oleh wanita Yahudi tadi sebarang benda yang boleh mengotorkan baju Nabi sebelum balik ke rumah. Lalu akhirnya dapat maklumat wanita itu sakit. Dan bayangkan, musuh ketat yang paling dibenci ialah orang yang bernama Muhammad. Orang itu yang pertama menziarahi dia, dan akhirnya dipendekkan cerita, masuk hidayah, terima daripada Allah, dan wanita tadi masuk Islam. Tapi bila Nabi dalam keadaan yang penatan itu, bila balik ke rumah, maka sampai ke rumah dia mendapat ketenangan dan juga boost motivasi daripada isteri. Dan Nabi bersikap memberikan pula-pulangan cara layanan dalam bentuk yang positif. Pernah tuan-tuan, saya sebut dalam kursus kahwin yang saya kendalikan di Liverpool di Manchester sini 2 minggu lepas, bahawasanya dia sampai ke rumah, Aisyah bagi dia air untuk minum, dia bagi gelas, Nabi pegang gelas itu, Nabi kata, wahai Aisyah, kamu minumlah dulu. Rupa-rupanya bukan William Shakespeare, tetapi Islam dah awal-awal ajar konsep ladies first. Sekarang ini yang orang terjemahkan dengan tukar bentuk kursi, bukakan pintu, ya, jangan start kereta sebelum dia masuk, sebelah kaki, dua-dua kaki betul-betul, baru sebelah kaki, nanti bang, kereta dah berjalan dah. Ya, kereta mek lah pula kan, mana nak kata contohnya apa dia, Peugeot 407. Oh sorry, saya kena update saya punya file saya kat Citam Hill. Cik Nazri dia pakai kereta apa kat sini? Nabi bagi pada Aisyah. Aisyah pula pandai, dia minum itu taklah dia berhabis. Kadang-kadang kita bagi itu, bang dah habis lah bang, contohnya, bang ambil sendiri boleh bang, kita pula yang kena ambil. Aisyah minum sikit, dan sikit dia bagi balik pada Nabi. Sebelum minum, Nabi tanya pada Aisyah, wahai Humairah, di mana kamu letakkan bibir kamu masa minum tadi? Sebab aku nak letakkan bibir aku masa minum sama tempat kamu letakkan bibir kamu masa minum. Romantiknya. Cuba kita buat kat rumah. Ataupun saya tukar ayat, saya provoke sikit. Berani ke kita buat kat rumah? Boleh buat juga. Cuma nanti dia akan kata, bang, apa bang? Orang terbiak tu bang. Sebab tak pernah buat. Ya, konsep sebegitu banyak kita belajar dalam teater dan juga karangan William Shakespeare, but actually it is originally created oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadikan Nabi besok pagi lupa dah. Nabi lupa sebarang bentuk kepenatan dia, dihina, dicaci, diberikan kritik-kritikan yang pedas. Esoknya dia keluar juga untuk menyampaikan tugasannya, menyampaikan dakwah. Lalu itulah ditunjukkan, dan kita sebagai umat Islam, umat Muhammad, bila kita sambut Maulidur Rasul, kita kena cari kat mana pun ruang kita dalam kesibukan kita untuk melihat sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sudut hubungan sosial dan juga kemasyarakatannya. Sebab kalau dia dengan family dia settle, insya-Allah dengan orang lain pun dia settle. Tapi kalau dengan family sendiri pun it's unsettled, susah juga dia nak bentuk komuniti yang lebih besar lagi kuantitinya daripada family-nya sendiri. Yang ketiga, kita diperkenalkan dengan nama Muhammad dalam Al-Quran
tempat ketiga Allah sebut nama Muhammad itu daripada surah yang namanya pun surah Muhammad. Seawal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aminu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Sahih Syekh? Wa aminu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Jelas nama Muhammad yang bermaksud, dan mereka itu semua beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang yang bernama Muhammad, dan dialah merupakan kebenaran daripada Tuhannya. Artinya di sini ialah tugas kita bila mengenali Muhammad, pertamanya apa saja yang datang daripada Nabi kita, pertamanya kita kena terima, dan yang kedua kena yakin bahawa itu merupakan hak ataupun kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sifatnya maksum, dia tidak berbicara alal hawa ataupun secara bentuk turutan nafsu, tapi datang wahyunya, sama ada bezanya lafaz ataupun tidak, hadis biasa ataupun qudsi itu berbeza, tapi segala yang datang berupa perkataan, segala yang apa dilihat dan dirakamkan oleh Nabi berupa tindakan, dan apa sahaja perkara yang merupakan takrir atau pendirian, Nabi berdiam diri dengan perlakuan orang lain tanda setuju atas perkara-perkara yang harus, maka semua itu kita terima. Di zaman mutaakhir ini, orang ada membahagikan perkara yang berkaitan dengan sunnah. Tu orang kata sunnah Nabi. And obviously it's not only polygamy. Banyak lagi sunnah Nabi yang lain. Ya. Bila sebut sunnah, adalah orang kategorikan daripada sudut ilmiah. Sunnah itu yang pertamanya apa yang datang, yang Allah berikan atas dasar ini kapasiti Islam, ajaran Islam. Ada juga sunnah yang berupa sifat Nabi daripada sudut diri Nabi itu, daripada sudut kearaban sifat Nabi. Nabi orang Arab. Contohnya pagi-pagi makan tamar. Orang Arab, kita pagi-pagi nasi lemak lah, mana boleh. Contohnya, ataupun bihun goreng, kasih pedas sikit. Kita beli yang itu. Kalau kita bagi tamar awal-awal pada orang pada bulan ini contohnya, orang akan kata macam Cindy, aku jam tam-tam aku tak habis qada puasa yang tahun lepas. Sebab kita kaitkan tamar itu dengan Ramadan. Minum susu selepas daripada itu. Kemudian Nabi pakai jubah. Kalau kita rasa kita tak berapa selesa pakai jubah, tak pula sampai ke peringkat kita nak menghina jubah itu, kerana itu merupakan pakaian yang merupakan tradisi kepada orang Arab. Kalau kita baju Melayu lah, esok kami akan ke Cardiff, saya dengan Cik Nazri juga insya-Allah, ya, untuk program yang sama lebih kurang, tapi temanya baju Melayu. So esok kita seronok dapat pakai baju Melayu, seronok. Sini tak pakai tema baju, so pakailah baju apa pun, ya. Apa yang berlaku ialah kadang-kadang kita tak berapa selesa nak ikut sunnah Nabi satu-satu apa yang Nabi buat, tapi yang kita letakkan pendirian ialah yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Nabi itu benar, tidak ada benda yang boleh kita pertikaikan kesahihan, maka yang boleh kita ikut setakat mana kita mampu, step by step, then we follow tentang perkara ini. So itulah juga yang nak disebutkan fungsi kita bila mengenali Muhammad itu, kita juga kena percaya. Sebab ramai orang yang mempercayai Muhammad tapi dia tak percaya yang Nabi buat itu, ini dan sebagainya. Walaupun ada terwarid dalam Quran yang tersebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, saya ringkaskan, nama Muhammad itu disebut dalam Al-Quranul Karim kali yang keempat daripada surah, namanya surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat yang ke-29 yang berbunyi, juga potongan ayat, belum ayat penuh, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, hingga akhir ayat yang disebutkan nampak daripada muka seorang itu tanda dia itu orang yang rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pertama itu disebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Itu statement, dan itu juga merupakan perintah daripada Allah. Ayat yang keempat ini disebutkan nama Muhammad. Allah suruh kita kenal orang yang bernama Muhammad. Dalam masa yang sama Allah berikan kepada kita definisi apa sebenarnya kriteria umat Muhammad atau orang yang mendakwa bahawa dirinya itu part of ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama mereka asyidda'u 'alal kuffar. Yang ini jangan tersilap tafsir, kerana skop
perkataan asyidda'u 'alal kuffar, yang bermaksud asyidda'u 'alal kuffar, sifat umat Muhammad ini bila berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi Islam, maka dia bersifat tegas dan dia bersifat firm. Artinya pendirian itu tegas. Bila orang mempersoalkan tentang akidah Islam, persoalan Tuhan itu satu, konsep the oneness of the creator dan sebagainya, maka kita tegas mempertahankan. Ruang yang dibuka untuk kita dalam Islam ialah perkara-perkara yang tidak melibatkan ataupun perkara-perkara yang bersifat cabang, yang memberikan kepada kita ruang untuk memberikan pandangan masing-masing. Dalam dunia pengurusan sekarang, kalau kita perhatikan, kita boleh simpulkan bahawa semua pendapat yang kita terima adalah betul. Semua pendapat yang diberikan daripada mana penjuru sudut adalah tepat. Tetapi itu berdasarkan kepada expertise ataupun kepakaran seseorang dalam satu-satu bidang, atau mungkin juga advantage pengalaman yang mereka dapat sebelum daripada ini. Cuma dalam satu-satu isu, kita hanya akan minta dan ambil satu saja pendapat yang mungkin itulah yang sesuai diguna pakai bagi satu-satu isu ataupun keadaan atau juga situasi. Dan kita diajar dalam keadaan ini untuk bersifat berlapang dada dan menerima pendapat orang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, sifat orang-orang yang beriman, umat Muhammad, disebutkan ruhama ubainahu. Artinya umat Muhammad ini dia mesti ada sifat rahim. Macam Ustaz sebelum saya, sahabat saya Fadil Ustaz Rahim, kami sama sekolah sebenarnya di Kolej Islam, cuma dia atas pada saya 3 tahun ke 2 tahun gitulah. Ya, tapi saya rasa dalam keadaan sekarang, kalau saya atas pada dia 3 tahun pun memang saya akan nampak lebih muda pun. Minumlah air suam banyak-banyak, insya-Allah. Disebutkan sifat perkataan rahim itu bermakna belas kasihan ataupun simpati. Artinya sebagai umat Islam, kita ini umat Muhammad kena jadi orang yang bila berbicara tentang masalah kesusahan umat Islam yang lain, setidak-tidaknya, paling tidak yang paling kurang yang boleh kita buat dan mampu kita tunjukkan ialah kita mudah bersimpati. Kalau apa yang berlaku di Iraq, kezaliman yang berlaku di Kashmir, apa yang berlaku di Somalia, apa yang berlaku di Palestin, yang melibatkan ketidakadilan kepada umat Islam dan seluruh dunia mengakuinya, cumanya tidak ada ruang untuk kita bertindak ataupun allocation untuk lebih daripada itu. Tapi simpati kita itu mesti ada, belas kasihan. Tidaklah nanti bila kita baca surat khabar, kita lihat cerita tentang Palestin, kita tak rasa apa-apa. Biarlah, bukannya negara kita okey. Itu Palestin jauh tu, 7 jam, 8 jam kalau naik flight pun. Kalau bom nak sampai pun lambat. Kita juga perlu mengajar dan juga latih diri kita agar rasa mudah simpati pada yang lain. Contoh, kalau anak jiran kita di komuniti contoh CH ini, anak jiran kita balik daripada NHS mana-mana GP klinik dengan tangan berbalut, luka, kita tanya, kenapa mat anak kau? Jatuh tadilah kat sekolah. Kadang-kadang dalam hati kita kata, nasib baik anakku okey. Kita bangun pagi besoknya dalam keadaan parking yang kuat, congested di mana-mana, rumah kita dekat-dekat, kawan kita tiba-tiba tengok tangan dekat sini, tanya kenapa, kereta aku scratch lah, diorang langgar lari contohnya. Dalam hati kita, nasib baik aku parking jauh sikit contohnya. Tak ada pun kita rasa simpati lebih daripada itu, dan so on, contoh-contoh yang lain. Itu maksudnya yang ringkas yang boleh kita kongsi pengenalan Muhammad dalam yang keempat, yang di dalam Al-Quranul Karim. Cuma saya rasa saya perlu ambil sikit saja masa lagi untuk tutup betapa rupanya dalam Al-Quranul Karim ada satu lagi ayat yang disebutkan berkaitan dengan orang yang kita sambut hari ini, iaitu Muhammad. Tetapi tidak ada nama Muhammad di situ. Daripada surah yang namanya surah As-Saff, surah As-Saff, kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sadaqallahu alazim. Yang bermaksud, dan tatkala Isa anak Maryam, Allah rakamkan dialog Isa anak Maryam berkata kepada Bani Israel, kaum yang diutuskan kepadanya, kata Nabi Isa AS, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum,
aku ini, kata Isa, kata Jesus, merupakan pesuruh Allah kepada kamu semua. Dan Isa berikan dalam ayat itu ada dua mission, ada dua tugas yang Nabi Isa kena sampaikan. Kita bayangkan perutusan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada riwayat mengatakan beratus ribu tahun. Jauh gap itu. Tapi dah disebutkan oleh Isa tugas pertamanya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku ini datang untuk membenarkan apa yang Allah telah turunkan dalam kitab Taurat sebelum daripada kitab Injil. Artinya dia benarkan apa saja yang turun oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Benar ajarannya, membenarkan apa yang datang sebelumnya. Dan tugas yang keduanya ialah, kata Isa, wa mubasyiran bi rasulin, dan tugas aku ialah memberi khabar gembira. Kita kadang-kadang ada good news. We are always wanted to be the first to greet one of our friends yang ada good news. Kita rasa itu privilege kalau kita dapat bagi tahu dia dulu. Ya? Contohnya dia kata, Mat beli Mercedes baru. Contohnya, kalau kita dapat jadi orang yang pertama di Manchester ini yang cerita kepada orang lain, kita akan jadi perawi yang hebat. Kita akan jadi orang hebat sebab kita yang pertama. Kalau kita berjumpa orang, kita beritahu dia dah beli kereta Jaguar, contohnya, aku dah tahu dah, kita tak rasa itu merupakan satu privilege. So, tugas Nabi Isa, dia kata, wa mubasyir, aku merupakan pembawa khabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, yang akan datang, min ba'di, kata Isa, selepas daripada aku, ismuhu, namanya Ahmad. Dalam surah As-Saff ayat 6. Persoalannya ialah, ramai westerners, normally the opposers tentang Islam, menyatakan orang Islam kata dalam Bible there's so many contradiction between verses and books and chapters. Dan Ahmad Didat telah menunjukkan banyak perkara-perkara ini yang orang Kristian sendiri pun belum dapat explore perkara ini. Tetapi mereka menyatakan rupa-rupanya dakwaan mereka, dia kata Al-Quran juga ada percanggahan. Yang mana satu Rasul kamu? Adakah yang bernama Muhammad dalam 4 ayat yang disebutkan tadi, ataupun yang sebut Ahmad? Pada kita, kalau sekiranya orang itu bernama Muhammad, kita kena cek betul-betul ejaan dia. Sebab M-U-H-A-M-M-A-D, it doesn't necessary to be the same person who pronounced his name with M-U-H-M-O-H-A-M-E-D. Bunyi sama. Seorang Muhammad, seorang Muhammad. Belum lagi yang macam saya, M-O-H-D kat depan. Muhammad juga bunyinya, bukan Muh, tak ada. Ataupun orang yang bernama Mat saja, ataupun MD, bukan medical doctor, Muhammad juga di situ. Kalaulah di Malaysia kita bawa kita punya numeric IC, orang akan kata ini orang lain. Sijil kita pun kalau tersilap eja satu huruf, dia tidak akan diakui sebagai sijil yang sah. So bagaimana kita nak katakan bahawa dalam Quran ini, kalau orang bukan Islam, di pejabat kita, di universiti kita, bertanya, mana satu yang betul? Mana satu Nabi kamu? Muhammad ke Ahmad? Maka kita seharusnya sebagai Muslim, kita sudah ada jawapan, kerana Quran itu merupakan mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam yang kekal bersama kita sampai hari kiamat. Okay, nak melihat daripada sini, kita kena ambil potongan Al-Quran yang diturunkan Quran ini bilisanin Arabiyyin mubin. Quran itu turun dengan lidah ataupun bahasa Arab yang jelas dan nyata. So, untuk mengungkap persoalan ini, kita kena ambil kekayaan bahasa Arab itu untuk menjelaskan bahawa tidak berlaku percanggahan dalam Quran. Yang pertamanya, dilihat daripada perkataan Muhammad itu sendiri. Dalam keempat-empat ayat yang diperkenalkan dalam Quran itu, kata Nabi banyak, Rasul banyak, tapi Muhammad itu ada 4 tadi. Yang pertamanya, Muhammad itu datangnya daripada perkataan Hamidah, kata dasar, kata akarnya, yang bermakna puji. Daripada sudut mubalaghah ataupun memperlebih-lebihkan, mempertinggi-tinggikan dalam bahasa Arab, disebut Muhammad dari sudut bahasanya membawa makna orang yang paling banyak dipuji ataupun orang yang paling terpuji. Kerana Muhammadlah merupakan orang yang paling banyak dipuji di bumi, dan dia juga merupakan orang yang paling banyak dipuji di langit oleh Allah, para malaikat dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan perkataan Ahmad pula yang disebutkan dalam surah As-Saff ayat yang ke-6 ini menunjukkan pula kepada kita bahawa daripada sudut bahasa Arab, perkataan asalnya hamdu daripada hamidah, makna puji juga.
Tapi bila ditambahkan alif berbaris atas di hadapan perkataan ini, dia masuk dalam kategori ismun tafdil, artinya nama yang menunjukkan priority ataupun keutamaan. Ahmad daripada sudut bahasa membawa makna orang yang paling banyak memuji ataupun orang yang paling banyak memberikan pujian. Dan ini juga sebenarnya merupakan sifat orang yang kita raikan pada hari ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So disebutkan Muhammad dalam Quran menunjukkan kaifiah beliaulah orang yang paling banyak dipuji. Dan kemudian disebutkan Ahmad menunjukkan yang Nabi Isa itu sebut pada zamannya ialah orang yang akan paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Istighfar Nabi setiap hari pun kita tak mampu nak challenge, apatah lagi pada perkara-perkara yang lain. Bahkan itulah sebabnya disebutkan dengan ayat yang biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat, is kind of top bottom management, daripada atas turun ke bawah. Allah dan para malaikat puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang beriman takkan kita lokik sangat untuk tidak memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. So puji itu sebenarnya merupakan message dalam Islam yang Nabi sampaikan. Islam ini, the concept is very simple. Bila manusia boleh memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia pergi kepada semua all sorts of ibadah, apa juga bentuk. Sembahyang kita, cara kita puji Allah. Cara kita berjalan menunjukkan kita puji Allah. Apa yang kita buat dengan ahli keluarga kita di rumah menunjukkan yang kita puji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua termasuk dalam perkara-perkara yang diajarkan dalam Islam, dan ianya bersifat contemporary, boleh diguna pakai pada mana-mana masa dan zaman. Saya kira tuan-tuan dan puan, dengan sedikit sebanyak yang ada yang boleh saya kongsikan, rasanya sekadar itulah dulu. Moga-moga kita merasakan bahawa penantian hari ini merupakan suatu yang berbaloi. Saya ulang, penantian hari ini suatu yang berbaloi. Biarlah kebas punggung, at least kita boleh ingat hari ni aku kebas punggung. Menunggu Ustaz datang, contohnya. Dan yang keduanya, kita harapkan bahawa ada benda yang boleh disampaikan pada anak-anak kita ataupun pada sahabat-sahabat kita yang tak sempat hadir untuk hari ini. Mudah-mudahan bila tahun depan mereka lihat kita bersusah payah untuk pastikan sambutan Maulidul Rasul kita jalankan. Yang pertamanya ialah kita nak biar mereka kenal identiti, siapa dia, profil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru mereka nampak rasional kenapa kena buat program sambutan Maulidul Rasul, kenapa kena buat Isra' Mi'raj dan sebagainya, yang mungkin kita boleh kongsikan pada masa-masa akan datang. Sekarang itu dahulu, ampun maaf saya pinta di atas sebarang ketelanjuran kata dan bahasa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita hayati kita sebagai seorang Muslim dan pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, sepatutnya ada sesi soal jawab yang memandangkan kita kesuntukan masa. Jadi saya menggunakan peluang lah, ada kuasa sebagai penerusi ini, saya batalkanlah sesi ini. Lepas ni dah tak ada power lagi. Kami nak tunjuk power sikit. Jadi saya minta maaf sebab kita kesuntukan masa dan waktu yang diperuntukkan untuk menggunakan dewan ini agak terhad. Sebenarnya kita dah terlebih waktu sebenarnya. Jadi atas budi bicara pihak Masjid Hijrah dan ihsan mereka, alhamdulillah kita masih dibenarkan untuk menganjakkan sedikit penggunaan dewan ini. Jadi selepas ini saya seru kita sama-sama mengerjakan solat. Muslimat boleh lalulah belakang seperti mana yang saya sebutkan tadi, lalui sejuk sikit lah, sejuk sikit, boleh ada tangga untuk melalui ke atas. Kemudian lepas kita menunaikan solat berjamaah, kita akan sama-sama lah ambil makanan dan menjamu selera. Jadi akhir kata saya mohon maaf selaku pengurusi majlis jikalau ada keterlaluan kata yang ataupun tidak sedap bicara, saya mohon maaf dan ampun. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kealpaan ataupun apa saja kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.